Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, minggu ni kita bertemu rasa rapat sikit sebab hari tu kelas ganti hari Khamis. Hari ni kita bertemu seperti biasa, dan kali terakhir kita dah habis perkara yang ketiga dalam perbincangan wasitiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini maksud wasitiyah tu apa? Pertengahannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perbincangan wasitiyah ni macam kita dah bincangkan, dia besar. Perbincangan dalam konsep Islam secara umumnya, perbincangan berkenaan dengan wasitiyah dalam ibadah, wasitiyah dalam akhlak, wasitiyah dalam akidah. Dan dalam buku kita ni, sebab buku ni buku akidah, maka yang dimaksudkan wasitiyah kat sini apa dia? Wasitiyah akidah. Dan dimaksudkan tu secara khusus juga wasitiyahnya ataupun pertengahannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbanding dengan mazhab akidah yang lain. Jadi kita nak tengok dia punya macam mana Ahlussunnah ni tengah-tengah saja dia punya pegangan. Kena tengok sikit lah mazhab-mazhab yang lain tu. Dan minggu lepas hari Khamis malam Jumaat tu kita dah habis sampai muka surat 190 tu, iaitu wasitiyahnya Ahlussunnah dalam bab al-wa'du wal-wa'id. Apa maksud al-wa'du wal-wa'id? Al-wa'du adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang berbentuk memberikan harapan kepada kita. Ataupun dalam bahasa mudahnya, bunyi macam nak masuk syurga tu senang sungguh. Itu al-wa'du. Okay, bunyi macam senang. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhir dia la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Bunyi macam senang? Senang. Mana ada dalam tu cerita pasal banyak solat ke, banyak puasa ke, banyak sedekah ke, jaga akhlak? Mana ada? Nabi SAW kata apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk syurga. Macam mana? Ya. Kalau tak dan itu masalah dia duk pick up pasal apa dia tumbuh. Sebab tu kita kata di antara sunnah orang yang menziarahi orang yang nak meninggal dunia ni, ajar dia la ilaha illallah. Dan ajar tu pun jangan ajar banyak kali. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dia kata ajar sekali, kalau tak dapat ikut 3 kali, kalau tak dapat ikut 5 kali. Wala yazid an zalik, dan jangan tambah lebih dari 5 kali. Kenapa jangan tambah? Sebab barangkali dia dah dapat dah, dia dah usaha nak sebut tu, tapi kita duk hinggap kat telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ni serabut, betul kan? Jadi ucap sekali, kalau tak dapat 3 kali, kalau tak dapat ikut 5 kali. Lah 5 kali itu dia dapat tak dapat, tak apa, kita biar kita tu. Okey, sebab tu dia punya sunnahnya memperingatkan dia berkenaan perkataan la ilaha illallah tu. Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan orang yang nak meninggal dunia di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. So apa takut itu? Dia duk mikir benda lain gitu kan. Jadi kita ingatkan dia berkenaan ucapan la ilaha illallah. Okey. Jadi ucapan la ilaha illallah ni siapa yang ucap pasti masuk syurga. Bunyi macam senang sangat. Ini apa dia? Ini al-wa'du, iaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan rahmatnya. Dalam Islam ni kita kena seimbangkan. Sebagai contoh, hadis lain Nabi SAW kata hak Allah ke atas hamba adalah tidak diibadahkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hak hamba ke atas Allah adalah kalau dah hamba tu mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazabkannya. Bunyi mudah ke susah? Mudah. Mentauhidkan Allah itu saja. Maknanya dalam segala ibadah kita tidak ditujukan selain daripada Allah. Habis cerita, tu saja. Ini apa dia? Ini al-wa'du, iaitu hadis-hadis dan ayat Quran yang menceritakan betapa mudahnya nak masuk syurga. Begitu pula kita kata al-wa'id ni terbalik pula. Apa dia al-wa'id? Al-wa'id adalah ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menceritakan berkenaan kerasnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan kita kata silap dosa sikit, bukanlah sikit, ada jenis dosa yang Nabi sebut kalau buat ni kamu terkeluar daripada agama, kalau buat ni kamu falaisa minni, kamu bukan sebahagianku, kalau buat ni kamu bukan sebahagian daripada orang Islam. Maksudnya seolah-olah kita ni sentiasa kena berhati-hati. Kita perbincangan kita minggu lepas bahawasanya dua perkara ni Ahlussunnah wal Jamaah dia pertengahan.
Kalau golongan yang dipanggil sebagai golongan wa'diyah ahlul wa'di, maksudnya mereka ni terlalu berpegang dengan rahmat Allah sehingga ke tahap beramal tu tak ada, kita tahu. Sebab dia pegang satu bahagian. Dia pegang apa dia? Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk syurga. Dia pegang hak tu saja. Yang lain tak pegang. Amal ke, maksiat ke, dosa ke apa, tak ada masalah. Sebab dia kata apa? Allah dah kata, siapa Nabi dah kata, siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Ini golongan apa? Ahlul wa'di. Ahlus sunnah wal jamaah tak macam ni. Okey? Sebab kalau kita ni, macam kita bincang minggu lepas, kalau kita ni terlalu relax sangat, terlalu bersandar sangat, kita kata relax Ustaz, ucap la ilaha illallah masuk syurga. Datang ujian Allah, rebah kita kata. Sebab kita tak ada unsur berhati-hati tu. Okey, itu golongan yang dikenali sebagai murji'ah, golongan yang berpegang pada rahmat Allah ni secara berlebihan. Dia tak tengok bab azab Allah, dia tengok bab rahmat saja. Ada pun golongan yang berpegang dengan golongan al-wa'idiyah, iaitu golongan yang berpegang dengan ancaman dan azab Allah. Golongan ni pula berlebihan pula, macam Khawarij. Buat dosa sikit, kafir terus. Tak ada peluang lah. Tipu, kafir kita kata. Buat macam ni, kafir. Bergaduh, bertengkar sama Islam, kafir. Kafir belaka kita tu. Dosa sikit, kafir terus. Itu membuatkan apa? Itu membuatkan kita kata macam tu, susah kita nak hidup kata. Sebab apa? Sebab kita manusia mesti ada buat kesilapan, kita kata kan. Kalau tersilap sikit, kafir terus, Allah berat sangat. Sebab tu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami perkara ni. Golongan Ahlus Sunnah berada pertengahan. Dia kata untuk orang yang selagi mana ucap la ilaha illallah, maka dia buat dosa macam mana pun, kita kata dia masih lagi dikira beriman. Tetapi dia punya keimanan dia tak sempurna. Keimanan dia rosak. Barangkali kita kata dengan rosaknya iman dia tu, memanglah akhirnya masuk syurga, tapi barangkali dia masuk neraka dulu, barangkali. Ataupun kalau dia masuk syurga pun tak dapatlah syurga yang paling atas, dapat syurga yang bawah saja barangkali. Jadi di situ Ahlus Sunnah pertengahan, dia kata selagi mana tidak mengingkari la ilaha illallah, maka tidak dikira sebagai kafir. Kalau dia berbuat dosa pun, dosa itu dalam masa yang sama beri kesan pada keimanan dia. Macam golongan Murji'ah tadi kata, kalau dah beriman tu buat dosa macam mana pun tak ada masalah. Waktu melampau lah. Ahlus Sunnah kata masih beriman, tetapi dia punya keimanan dia rosak, kita kata. Tak sempurna dia punya keimanan dia. Wallahu alam. Itu kesimpulan yang kita bincang Khamis malam Jumaat tu. Baik, kita sambung yang nombor 4 ni. Saya ingat kita habiskan tajuk ni hari ni. Minggu depan kalau sempat hari ni kita masuk sikit tajuk baru tu. Ataupun minggu depan kita boleh masuk bab yang kelima tu dah. Yang keempat, muka surat 190 tu. Kata pengarang, wasitiyah, iaitu maksudnya wasitiyahnya Ahlus Sunnah di dalam istilah agama dan iman. Yang dimaksudkan dengan istilah agama dan iman ialah beberapa lafaz ataupun istilah yang berkait rapat dengan janji Allah, sama ada janji baik ataupun janji buruk, seperti lafaz mukmin, muslim, kafir, fasik, zalim, musyrik dan lain-lain lagi. Golongan al-wa'idiyah ni apa dia? Golongan yang tengok dalil-dalil berkenaan azab sahaja. Itu wa'idiyah. Macam kita sebut baru kejap tadi, golongan Khawarij kita kan. Dia kata golongan al-wa'idiyah, iaitu Mu'tazilah dan Khawarij contohnya, mencabut atau menanggalkan iman dari orang yang melakukan maksiat ataupun dosa di dunia, lalu menamakan mereka sebagai kafir. Ini seperti dakwaan Khawarij dan meletakkan mereka di antara dua kedudukan, manzilatun bainal manzilatain, seperti dakwaan Mu'tazilah. Iaitu apa? Ini lebih kurang macam saya sebut tadi lah. Iaitu Khawarij kata buat dosa sikit kafir terus. Kami dulu masa dekat UAE dulu ada geng Khawarij ni. Allah, memang susah, saya pun tak reti nak berkawan dengan dia. Kadang-kadang kita dalam kelas, bila kita dibahagikan ikut grup tu, kita kena bincang ikut kumpulan kan. Bincang maksudnya nak isu ni nak faham macam mana, nak ni macam mana. Dia tak setuju, Arab lah, bukan Melayu lah. Dia tak setuju. Bila dia tak setuju, kita tahu dia ni Khawarij, dia tak setuju, kita seolah-olah tu mula nak bertengkar. Bukanlah bertengkar, tapi maksudnya dia bagi hujah, kita pertahankan. Memang belajar macam tu lah kita. Jadi sikit gitu perkataan dia keluar perkataan di mulut dia, kamu ni kafir dah ni. Pasal apa pula kata? Sebab apa? Sebab bergaduh sesama Islam. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Hak ni memang payah. Okey, ini Khawarij. Buat silap sikit kafir terus kita tahu. Mereka ni terlalu ketat sangat dia punya pegangan tu, keluar daripada landasan Ahlus Sunnah.
buat dosa sikit, buat maksiat sikit, dikira sebagai kafir terus, sebagaimana dakwaan Khawarij. Dari sudut selamatnya iman penganut tu sendiri, barangkali lah kot kita tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya, sebagaimana kita sebut minggu lepas, golongan Khawarij ni dia jadi golongan yang suka perendahkan orang. So apa sebab pada dia jaga, dia tak buat ni, dia buat ni, dia jadi golongan perendahkan orang. Orang ni kafir, orang ni kafir, orang ni kafir. Apa masalah dia jadi? Dia ialah orang yang tak kafir. Itu masalah kita kata beberapa kita kata pegangan lah yang ada dalam negara kita ni pun ada bau-bau Khawarij. Sebagai contohnya yang satu, Allahu Akbar, saya tak ingat apa nama grup tu, dekat Malaysia ni pun dah masuk juga dah. Mereka ni telah pun diharamkan di Selangor, diharamkan di Negeri Sembilan. Mereka ni memang di antara pegangan Khawarij ni. Saya lupa nama dia, saya yang buat paper tu. Allahu Akbar, lupa dah nama dia. Tapi mereka ada dekat, saya solat kat Kedah pun mereka duk edar dia punya dia punya risalah-risalah dia. Dan dalam buku-buku dia memang ditulis dalam dia punya buku-buku dia kata negara ni, dalam dunia ni, takrifan negara Islam dengan negara kafir itu saja yang ada, dua saja. Sama ada negara Islam ataupun negara kafir. Lepas tu kita tengok dalam takrifan ni apa dia negara Islam. Negara Islam adalah negara yang ada mendirikan sistem hukum had tu. Itu negara Islam. Kalau tak ada hukum had, maknanya negara kafir lah. Sampai ketara tu. Lepas tu kalau hukum had tu pun tak ikut cara dia, walaupun ada negara Islam dalam dunia ni buat hukum had. Macam contoh Saudi kan. Saudi kita kata ada hukum had, dia kira kafir juga. Kita kata macam tu. Jadi tanya balik, habis tu siapa dia? Mana dalam dunia ni yang contoh negara Islam yang ada? Dia pun keluar, hak ni lah sekarang perjuangan kita. Dalam dunia ni tak ada negara Islam, semua negara kafir. Tu dia kata. Malaysia ni macam mana? Malaysia ni pun negara kafir juga kata. Astaghfirullahalazim. Kenapa negara kafir? Sebab Malaysia ni cuma negara yang diduduki oleh orang Islam. Dia bukan negara Islam, dia negara kafir. Ini golongan Khawarij kata. Masalahnya sebab dia menekankan satu perkara saja. Dia cuma tengok bahagian yang amaran tu saja. Dia tak tengok pada hadis-hadis dalam bentuk harapan tu. Ada. Dia kata golongan ni ada. Tapi alhamdulillah dekat Perlis ni saya ingat saya tak ada lah kot. Saya paling dekat saya jumpa pun dekat Kedah. Itu pun tak ada dah. Last kali saya jumpa lebih kurang 4-5 tahun lepas kot. Setelah diharamkan, dikeluarkan fatwa oleh mufti sana dan sebagainya. Alhamdulillah kita tengok kurang lah. Tak ada dah. Saya lupa nama dia. Allahu Akbar. Apa nama dia itu? Baik, itu golongan Khawarij. Baik, ada pun Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni macam saya sebut minggu lepas, bila buat dosa, dia kata orang yang berbuat dosa, dia terkeluar daripada daerah keimanan dia. Maksudnya dia bukan orang Islam dah. Kita ni faham dua je. Kalau bukan Islam apa dia? Kafir lah. Kalau bukan Islam kafir. Kalau kafir, bukan kafir, Islam. Itu saja. Etis ke, Hindu, Buddha ke, itu kafir. Islam, Islam lah. Golongan Mu'tazilah ni pula dia kata ada yang ketiga, iaitu orang Islam yang berbuat dosa besar, dia dikira bukan orang beriman, dia dikira bukan orang Islam. Dalam masa yang sama, dia tidak dikira orang kafir. Hak ni pening. Maksudnya apa? Bukan Islam dan bukan juga kafir. Ini yang dipanggil manzilatun bainal manzilatain, iaitu apa? Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa dua kedudukan tu? Keimanan dan juga kekafiran. Mu'tazilah kata orang Islam yang buat dosa besar, dia keluar daripada keislaman. Habis itu kita kata keluar daripada Islam kafir. Tak, bukan kafir. Dia keluar daripada keislaman, dia duduk kat tengah-tengah. Nampak tak? Itu Mu'tazilah. Okey, jadi dia tak kata kafir, tapi dia kata keluar daripada daerah keimanan, bukan Islam dan bukan kafir. Dia panggil manzilah bainal manzilatain, iaitu satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa dua kedudukan tu? Iman dan kafir. Itu Mu'tazilah. Okey? Bukan. Dia itu, yang ni memang mazhab falsafi, mazhab falsafah. Bukan. Syubhah ni pun Nabi suruh jauhi kan. Sebab syubhah ni kalau kita dekat dengan perkara syubhah, Nabi SAW cakap bila-bila masa saja boleh terjun dalam perkara yang diharamkan. Jadi kena baik-baik. Dia bukan di situ, dia mazhab akidah. Tapi itulah dia pandangan Mu'tazilah. Dia tidak ada dalil pun benda ni. Ini cuma benda yang mereka reka lah. Baik, itu pandangan Mu'tazilah. Ada pun golongan Murji'ah dan Jahmiyah pula mendakwa bahawasanya mukmin yang melakukan maksiat adalah mukmin yang sempurna imannya. Yang ini memang syok betul. Mukmin yang melakukan maksiat adalah mukmin yang sempurna imannya, kerana yang dimaksudkan dengan iman di kalangan mereka hanyalah keyakinan hati, ma'rifatul qalbiyah. Maksudnya iman ni kita katakan ada tiga kan, hati, ucapan dan juga perbuatan.
Maka mereka sebut iman ni bukan 3, iman ni satu saja, iaitu ketahui dengan hati. Maka orang yang hati dia beriman, tak kira lah dia buat apa, dia kaki gelap malam ke, dia kaki apa, karaoke pokok pisang. Tak ada kan karaoke pokok pisang kan? Karaoke pokok pisang, kaki cokorai ke, dia sendiri ada kilang cokorai belakang rumah dia ke apa, tak kira lah dosa dia apa. Asalkan dia mukmin, dia buat dosa apa pun, dia masih dikira sebagai mukmin yang sempurna. Betul tak kita kata pengarang ni, dia kata perkara ni sangat-sangat salah. Sebab apa? Yang pertama, minggu lepas kita sebut, kalaulah keimanan semua orang tu sama, maksudnya orang yang buat maksiat tu keimanan dia sama dengan orang tak buat maksiat, kita kata masakan syurga itu bertingkat-tingkat. Kenapa syurga tu bertingkat-tingkat? Menunjukkan tahap keimanan dan amal seseorang diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lagi banyak beramal, syurga dia makin tinggi. Orang yang kurang beramal, syurga dia makin bawah. Barangkali kalau dia mukmin tetapi dia banyak dosa, barangkali masuk syurga, bahkan barangkali masuk neraka, bahkan sebelum masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berbeza. Okey, itu satu. Kedua, kata pengarang, dia kata kalau sekadar hati sahaja dari kira beriman, dia kata iblis pun beriman lah. Betul tak? Iblis dikira beriman sebab apa? Sebab iblis waktu dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersumpah dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersumpah dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia sebut kat Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah tanya dia, kenapa kamu ma mana'aka an tasjuda ila ma khalaqtu bi yadai? Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa yang melarang kamu daripada sujud kepada dia, iaitu Adam, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Lalu kata iblis apa dia? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Kamu ciptakan aku daripada api, sedangkan kamu ciptakan dia daripada tanah. Api tanah tu kita tahulah. Tapi perkataan iblis yang kita nak highlight kat situ, dia kata kamu ciptakan. Maksudnya dia punya keyakinan dia, siapa yang ciptakan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan iblis pun dia tahu Allah yang menciptakan dia. Kata pengarang ni, kalau sekadar tahu dengan hati macam tu, tetapi ucapan amal, ucapan syahadah tu tak ada, amalan tu tak ada, kalaulah dikira sekadar hati saja beriman, maka dia kata iblis pun kira beriman lah. Boleh tak kira macam tu? Tak boleh lah. Iblis sebesar-besar kekafiran, iblis laknatullah. Okey, jadi salah pandangan Murji'ah tu. Begitu juga dia kata Fir'aun pun dikira beriman lah, dia kata, iaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, yang bermaksud dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maksudnya macam Fir'aun sebagai contoh, bila dia tengok Nabi Musa ni dah menang, dia tahu tak Nabi Musa tu betul, dia tahu. Saya ingat waktu zaman Nabi SAW pun macam tu juga. Dia tahu kebenaran tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Abu Talib, bahkan dia tahu kebenaran Nabi SAW. Okey. Malahan saya ingat, kalau dalam, saya pernah tengok video-video debat Allahyarham Syekh Ahmad Didat pun, kita kata orang-orang yang dia debat tu, akhirnya bila dah tak boleh jawab tu, akhirnya mereka pun macam lalas sekali, dia tak boleh jawab tu. Dia kata apa? Dia yakin ada Nabi akhir zaman, tapi mustahil lah Muhammad, mustahil sangat. Nak jawab kenapa tu tak boleh dah, sebab Syekh Ahmad Didat dah kunci habis semua lah, tak boleh jawab dah. Tapi betul-betul sebab kedegilan, bukan sebab tak tahu. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi kenapa dia bawa ayat ni? Nak menunjukkan dalil. Allah sendiri sebut bahawasanya orang yang sekadar tahu dengan hati dia, tapi dia tidak akui dengan mulut dia, dan begitu juga amalnya tak ada, maka di sisi Allah, Allah tak kira dia orang beriman. Itu poin dia. Okey, jadi pandangan Murji'ah yang kata siapa yang beriman tu, dia buat maksiat macam mana pun imannya masih sempurna, boleh terima ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab Allah dah sebut kat sini, orang yang hati dia percaya kebenaran pun, tapi tak tunjuk dengan lisan dan amalan dia, yang tu Allah kira ingkar juga, sama saja. Okey, wallahu alam. Maka tak boleh terima. Golongan yang Khawarij tu keras sangat, tak boleh terima. Yang golongan Murji'ah ni pun ringan sangat, hak tu pun tak boleh terima juga. Baik, kemudian kata pengarang, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa mereka mengetahui dengan hati mereka, tetapi mereka ingkar dengan ucapan dan perbuatan mereka. Namun demikian pengetahuan ataupun makrifah mereka tersebut sedikit pun tidak memberi manfaat kepada mereka. Maknanya Fir'aun tahu kebenaran Musa, perkara tu bawa manfaat daripada akhirat tidak ada, sama je kena seksa. Okey, Abu Talib tahu, Abu Talib lagi lah pula kan,
kebenaran baginda Nabi SAW. Dia tahu perkara tu. Malahan dia pernah sebut apa? Aku tahu yang kamu bawa ni betul. Dia kira Islam ke tidak? Tak. Sebab pintu masuk Islam ni memang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sahaja pintu masuk Islam. Tak ada pintu lain. Kalau kata Muhammad kamu betul, tapi saya tak mau ucap syahadah, tak kira Islam juga. Okey, pintu masuk Islam itu sahaja. Jadi dia punya keyakinan dengan kebenaran dia punya anak menakan tu bawa manfaat tak? Tidak bawa manfaat pada dia. Menunjukkan bahawasanya hati saja tak cukup. Dia kena ada ucapan dengan ada amalan. Dan jikalau makrifat tersebut berguna, sudah tentu mereka tidak akan disifati dengan juhud, iaitu mengingkari, dan ulu, iaitu sombong di muka bumi ini. Oleh itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan di dalam prinsip kepercayaan mereka bahawa mereka tidak menggunakan nama dan tidak pula mengaitkannya dengan janji baik dan janji buruk, melainkan nama yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya. Atas dasar itu, orang yang melakukan salah satu dosa besar, dia adalah mukmin dari satu sisi dan fasik daripada sisi yang lain. Orang tersebut masih beriman tetapi imannya kurang sempurna, maknanya tengah-tengah. Khawarij tadi kita ulang balik, dia kata kalau buat dosa terkeluar terus daripada daerah keimanan. Murji'ah pula kata apa? Kalau buat dosa tak ada masalah, kira iman sempurna. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Orang yang beriman tapi buat dosa, dikira masih beriman, masih lagi Islam, tetapi fasik. Apa maksud fasik? Rosak keimanan dia, tak sempurna, tak cantik keimanan dia. Ini berdasarkan zahir hadis Nabi SAW. La yu'minu man la ya'manu jarahu biwa'iquh. Yang bermaksud tidaklah la yu'minu. Kalau kita tengok zahir hadis tu, apa maksud la yu'minu? Tidak beriman. Okey, zahir hadis tu maksud la yu'minu, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa tenang kerana perbuatan dosa dia. Duk kacau jiran. Barangkali duk kacau dengan lagu kuat, barangkali dia ada binatang peliharaan bagi masuk kat kawasan rumah kita, barangkali macam tu kan. Apa-apalah yang boleh buat buat jiran kita rasa tak tenteram, kita kata kan. Jadi perkara-perkara macam ni Nabi zahirnya sebut la yu'minu, tidak beriman. Tapi maksudnya bukan tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan dia. Okey? Jadi nak sempurna iman ni banyak perbuatan-perbuatan yang kena buat. Salah satunya tak boleh sakiti jiran kita. Tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya tidak merasa tenang kerana perbuatan dosanya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menafikan iman yang sempurna daripada orang yang melakukan dosa besar terhadap jirannya. Namun demikian orang tersebut masih juga dinamakan dengan mukmin. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh ayat Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maksudnya apa? Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kesemuanya. Apa maksudnya? Walaupun orang dah buat dosa macam mana pun, saya ingat ada orang pernah tanya, dia kata Ustaz selalu kata dosa syirik ni tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Betul tak? Betul. Itu kalau tak sempat bertaubat. Kalau sempat bertaubat termasuklah dalam ayat ni, termasuk. Dan Allah sebut qul ya ibadiyallazina asrafu. Apa maksudnya? Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kata kunci dia apa? Allah masih panggil hamba dia. Apa maksudnya? Allah masih mengakui itu hamba dia. Maksudnya apa? Masih lagi rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut orang yang dah melampaui batas diri dia termasuklah syirik. Kalau dia nak bertaubat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kita kata bahawasanya syirik pun Allah ampun? Buktinya semua orang boleh masuk Islam, kita kata. Maksud orang yang sebelum masuk Islam, kita kata of course syirik, kita kan. Sudah tentu syirik. Tapi bila masuk Islam, Islam itu menghapuskan kesemua yang lalu. Okey? Jadi menunjukkan dosa apa sekalipun pasti diampunkan Allah kalau kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk syirik. Cuma kes syirik ni dia berbeza. Kalau na'udzubillah seseorang tu syirik dan mati tanpa sempat bertaubat, itu masalah. Okey? Kalau sempat taubat, insya-Allah Allah ampunkan. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka yang bergelumang dengan maksiat sebagai hamba-hamba-Ku dan menyandarkan mereka kepada dirinya sebagai sandaran kemuliaan. Idhafatu tashrif. Apa maksud idhafatu tashrif? Ayat ini penting bincang berakidah. Idhafatu tashrif maksudnya dia sandarkan untuk menunjukkan kemuliaan bukan secara hakiki.
Apa maksud hakiki? Sebagai contoh, sebenarnya hamba ni apa tuan-tuan? Tahu tak hamba ni apa? Kan? Yalah, kita dengan Allah selalu kita panggil hamba, kan? Tapi hamba yang betul-betul status yang memang pure hamba tu, sebenarnya hamba ni apa? Hamba ni adalah orang yang diri dia dimiliki oleh Tuhan dia. Itu hamba. Dan apa yang Tuhan dia boleh buat kat dia, semua benda. Kalau Tuhan dia kata kamu kena ambil ni buat kerja bendang, selagi kamu keluar pukul 8 pagi, selagi tak habis 8 malam, kamu jangan balik rumah. Kalau Tuhan dia sebut macam tu, dia kena buat lah. Itu hamba. Dan hamba ni dia tidak memiliki harta. Semua harta dia adalah milik Tuhan dia. Bukan saja harta dia, malahan diri dia pun milik Tuhan dia. Okey, itu hamba. Jadi hamba zaman sekarang tak ada lah dah kita hamba ni. Malahan kalau Tuhan dia nak jual dia pun tak ada masalah, boleh. Nabi pun dapat hamba tawanan perang, dia jual hamba dia. Ataupun Tuhan dia nak simpan dia boleh, ataupun Tuhan dia nak bebaskan dia boleh, ataupun kalau Tuhan dia nak ikat perjanjian dengan dia. Contohnya Tuhan dia kata, kalau kamu nak bebaskan diri, kamu bayar kat saya RM10,000 umpamanya. Contoh kan. Dia pula hamba. Tadi baru saya cakap, hamba ni dia tidak memiliki harta. Macam mana dia nak cari RM10,000? Okey, sebab tu dalam zakat yang Sabtu pagi kami duk bincang, sebab tu dalam asnaf zakat ada salah satunya asnaf hamba. Maksudnya hamba yang nak bebaskan diri dia boleh dapat bantuan zakat. Sebab dia sendiri tak ada duit, kita tahu kan? Okey, jadi hamba ni itu hamba yang sebenar-benarnya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita sebagai hambanya, adakah Allah maksudkan hamba macam tu? Maksudnya hamba kita kata segala pemilikan kita memang kita tak ada pegang apa-apa. Tak ada duit dalam akaun. Bukan macam tu maksudnya, betul tak? Allah nak jual kita boleh. Bukan macam tu. Tetapi Allah sandarkan kepada diri dia, hamba-Ku menunjukkan kemuliaan. Bukan hamba betul. Bukannya kita ni pernah perang, kena tangkap perang, lepas tu Allah beli kita. Ada ke jadi macam tu? Mana ada? Okey, perkara ni kenapa dalam akidah dia bincang? Sebab dalam bab ni mungkin tak nampak besar sangat, tetapi bila dalam bab di antaranya penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa AS, dekat situ dia ada apa? Dia ada syubhah. Bukan syubhah dalam Quran tak, tapi orang buat kesempatan cari syubhah. Sebab perasan tak, Nabi Adam dan Nabi Isa AS, Allah kata aku ciptakan mereka dengan aku tiupkan rohku. Nampak tak? Itu yang Kristian kata, kalau Nabi Isa tu Tuhan Allah tiup daripada roh Allah, maknanya dia pun sebahagian daripada Allah. Tu masalah dia. Itu syubhah dia. Dalam bab hamba ni tak ada masalah sangat, tapi dalam bab penciptaan Adam dengan Nabi Isa, dekat situ ada orang dia ambil kesempatan sikit. Jadi Kristian kata, kenapa dia kata Nabi Isa tu Tuhan? Sebab dia kata Allah sebut aku tiupkan roh aku, roh Allah. Kalau roh Allah tiup masuk jadi Nabi Isa, maksudnya dia pun Allah jugalah, dia pun Tuhan jugalah. Itu dia punya argument dia punya hujah dia. Sebab tu tadi saya terang, yang dalam buku ni pun dia cakap, idhafatut tashrif maksudnya apa? Allah sandarkan untuk menunjukkan kemuliaan, bukan hakiki. Sama juga dengan Nabi Isa AS, bila Allah kata aku tiupkan ke dalamnya rohku, bukan maksud roh Allah tu masuk zat Allah masuk dalam dia, bukan. Tapi Allah nak kata Nabi Isa ni adalah roh-roh yang Allah jadikan, yang dia istimewa, dia hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Nabi Isa Rasul Ulul Azmi pun itu maksud dia. Bukan maksud roh zat Allah jadi Nabi Isa. Bukan tu maksud dia. Maksudnya ciptaan Allah yang Allah muliakan, itulah dia Nabi Isa AS. Sama juga dengan hamba ni. Kita memang hamba Allah, tapi hamba dari segi sandaran kemuliaan. Bukan maksudnya Allah beli kita dan suatu hari Allah akan jual kita. Mana ada benda macam tu? Tapi disandarkan sebagai hamba-Ku menunjukkan apa? Kemuliaan kepada kita. Kalau digelar sebagai hamba Allah. Boleh nampak tak? Ini ada dia punya perbincangan dalam Usuluddin, memang ada perkara ni. Sebab terutamanya nak menjawab yang apa? Nak menjawab yang Kristian cakap betul lah, iaitu diciptakan daripada roh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bukannya roh zat Allah masuk dalam Nabi Isa, bukan. Tapi Allah nak kata Nabi Isa tu adalah roh-roh yang hampir rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu maksud dia. Dia benda ni dalam sebelum-sebelum ni saya pernah sebut, dia termasuk dalam perbincangan yang dipanggil siyaqul kalam. Ingat tak saya pernah sebut? Siyaqul kalam ni maksudnya perkataan dalam bahasa tu yang orang yang bercakap bahasa tu memang faham macam tu. Kenapa macam tu Ustaz? Saya kata tak tahu, memang dia dah faham macam tu kata. Dan selalu saya sebut dalam bahasa Melayu pun ada macam tu. Sebagai contoh, saya kata balik ni saya singgah Ustaz, saya beli jambu batu. Siapa faham dalam ni saya beli batu? Ada orang faham? Semua orang faham? Jambu tu kan. Saya kata saya makan sayur pucuk paku umpamanya. Ada orang faham saya makan paku? Duk makan pucuk itu. Ada orang faham pucuk paku? Tak ada kan? Orang Terengganu. Saya ni ayah saya orang Terengganu.
Orang Terengganu kalau dia nak kata orang garang, kat sini dia kata cengih, betul tak? Saya main sini betul-betul. Terengganu panggil apa orang garang? Gedebeng Kelantan. Gedebeng ni gangster. Ni garang, cengih. Bekeng ni tengah marah. Ni kalau macam orang tu dia mood, dia tengah mood terganggu kan. Kita tengok dia kalau aku cocok sikit mampu dia tumbuk macam tu. Orang Terengganu panggil musang. Sebab musang kan garang. Musang binatang tu. Ini siakul kalam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya, macam mana orang Terengganu boleh faham musang tu? Memang datuk nenek dia cakap macam tu. Faham tak? Itu siakul kalam. Jadi dalam bahasa Quran dan juga dalam bahasa hadis banyak siakul kalam macam ni. Sebab tu bukan sekadar orang yang boleh belajar bahasa Arab dia boleh faham Quran. Bukan macam tu. Sebab ada istilah-istilah yang memang dari sudut bahasa dia maksud lain, tapi kebiasaan orang Arab dia dah guna benda tu maksud dia lain. Kenapa macam tu? Dah memang dalam bahasa dia dah memang macam tu. Difahami macam tu. Okey? Jadi bahasa Melayu ada siakul kalam, bahasa Arab pun ada juga siakul kalam. Termasuk dalam bab ni bila Allah kata qul ya ibadi. Allah kata katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Maksudnya bukan hamba tawanan Allah, bukan. Tak. Maksudnya adalah ciptaan Allah yang hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa beribadah pada Allah. Itu maksud dia. Okey? Ini siakul kalam. Dalam kena fahamlah sebab ni pun zaman-zaman kita kata agama lain. Kena pula Kristian ni dia agama missionary, tak? Missionary. Agama yang dia perlu berkembang. Dia perlu berdakwah. Dia macam Islam juga. Islam ni memang perlu berdakwah. Sebab tu bila kita berdakwah kat orang bukan Islam, kita boleh cakap kat dia. Yang ni Bro Zamri itulah ajar saya. Dia kata kalau dakwah ni dia kata senang. Beritahu pada mereka kata kita ni orang Islam, sebahagian daripada tuntutan Islam kena sampaikan maklumat Islam ni pada orang lain. Jadi jangan marah, ni memang dah agama dia kata. Okey, itu kerja kami. Nak tak ada paksaan. Tapi kami kena beritahu berkenaan Allah, berkenaan Rasulullah, apa pandangan kami berkenaan berhala-berhala, kena beritahu. Tapi ni kerja kami. Kalau tak nak, tak terima tak apa dia kata, tak ada masalah. Tapi kami kena sampaikan. Tu saya tengok dia ni memang pengalaman lah, sampaikan dakwah pada orang apa? Orang bukan Islam. Bila sebut macam tu okey, orang tak marah kita tahu. Kata ni kerja saya, jangan marah. I'm just doing my job. Saya buat kerja saya saja. Jadi kena faham benda-benda siaqul kalam ni kod orang Kristian ada kata, dalam Quran pun Allah ada sebut, memang ada. Allah kata aku tiupkan wa nafakha fihi min ruhi. Allah kata berkaitan Nabi Isa, dan aku tiupkan ke dalamnya rohku. Situ yang orang Kristian kata Allah tiup roh Allah, maksudnya dia pun Allah juga. Sebenarnya kalau tak tahu tu tercengang kau nak jawab tu. Okey? Jadi jawapan dia guna kami. Dia guna kami. Yang tu pun siaqul kalam juga. Kenapa mereka kata kami? Sebab kenapa Allah sebut kami kan? Sebab mereka kata kami tu melambangkan Tuhan Nabi Isa dengan Jibril AS. Yang tu pun siaqul kalam juga. Dalam bahasa Arab bila digunakan kami, sama macam kita raja guna beta, sama. Memang macam tu. Kenapa macam tu Ustaz? Memang dah gitu dah. Bahasa Arab memang macam tu. Termasuk bahasa Inggeris pun, kalau Queen Elizabeth tu dia tulis surat rasmi dan sebagainya, dia tak cakap I. Dia guna apa? Siapa sebut beta pening? Dia guna we, betul? Dia guna we. Kata we ni siapa? Queen Elizabeth ke dengan mak dia dengan pak dia? Tak, bukan, dia seorang saja. Tapi itu menunjukkan darjah kebesaran. Sama juga dengan siaqul kalam dalam bahasa Arab, dia gunakan nahnu, dia gunakan kami. Okey, inna anzalna alayka zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kamu Al-Quran. Kami siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain tak? Tak ada. Tapi itu lambang kebesaran. Okey? Macam contoh raja guna beta. Ayat ni benda-benda dipanggil siaqul kalam dalam bahasa Quran dan juga hadis. Jadi kalau kita dah belajar bahasa Arab pun, siaqul kalam tu kena belajar juga. Kalau tidak kita tak faham dia nak cakap apa. Okey? Sebab benda-benda ni Quran ni diturunkan pada siapa tuan-tuan? Pada sahabat radhiyallahu anhu, betul tak? Jadi Allah menggunakan bahasa yang sahabat faham. Sebab tu bila kita nak faham Quran, kena tengok sahabat faham macam mana. Sebab Quran turun kat dia. Ya, Allah menggunakan bahasa yang sahabat faham ketika tu. Jadi memang biasa kalau kita tengok istilah-istilah Quran, ada banyak merujuk pada pandangan sahabat radhiyallahu anhum jami'ah, apa yang mereka faham. Sebagai satu contoh, yang ni tak semua tempat saya sebut Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Okey, apa dia? Ni bab fiqh lah, bukan bab akidah lah kita kan. Innamal khamru, al khamru apa dia? Al khamru arak. Wal maisir, maisir apa? Maisir judi, genting.
Genting gombak, bukan genting Pahang. Genting gombak. Pahang tak ada kena-kena. Kita kata maisir. Maisir apa? Maisir judi. Wal ansab wal azlam. Ansab tu apa? Azlam tu apa? Ha? Satu tu ansab wal ansab wal azlam. Ansab dan azlam tu salah satunya adalah menenun nasib. Okey, satu lagi apa? Bukan dua-dua tenung nasib. Satu lagi apa? Azlam tu apa? Azlam mengikut jumhur sahabat ulama di kalangan sahabat, azlam tu adalah catur. Catur, chess. Mainan chess tu. Zaman Nabi SAW dah ada catur tu. Sebab tu jumhurul ulama mengharamkan main catur. Okey? Termasuk Az-Zahabi dalam dia punya Al-Kabair dia. Mazhab yang membolehkan main catur ni satu saja. Boleh teka mazhab apa? Satu saja mazhab yang mengizinkan main catur. Boleh teka mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Sebab tu orang kita main chess. Nampak tak? Jadi macam mana faham azlam tu catur, Ustaz? Memang ulama kalangan sahabat faham macam tu. Ali bin Abi Talib pernah sebut al-azlam tu adalah catur. Ibnu Abbas waktu ketika orang bagi kat dia ada satu rumah tu tinggalan mak ayah meninggal. Jadi dalam rumah tu jadi milik harta anak yatim kan? Ibnu Abbas waktu dia tengok harta-harta tu nak bagikan pada anak yatim tinggalan mak ayah yang meninggal dunia tu, dalam tu dia jumpa catur. Ibn Abbas jumpa satu set catur. Catur ni dah ada lama sebab dia Rom yang buat, bukannya zaman lepas tu. Ibn Abbas ambil catur tu, dia buat apa? Dia bakar catur tu. Menunjukkan perkara tu tak boleh. Macam mana tahu azlam tu catur, Ustaz? Memanglah itulah dia siapul kalam pada zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Cuma Imam Syafi'i memang berseorangan dalam bab ni. Okey, Imam Syafi'i dia kata boleh nak main, tetapi jangan sehingga lalai daripada waktu solat. Kan orang main catur tu kan duduk fikir kan? Sampai tak bergerak, orang azan ke apa dia tak dengar habis apa dah. Jadi sehingga melalaikan, kata Asy-Syafi'i pandangan dia boleh main kalau tidak melalaikan. Tetapi jumhurul ulama tidak mengizinkan. Sebab apa? Sebab dia dah sebut dalam Quran dan sahabat faham itulah dia maksud azlam, iaitu catur. Saya sendiri pun tuan-tuan kat rumah saya pun memang kami tak simpan set catur tu. Dia dua perkara. Ada Nabi sebut dalam Az-Zahabi sebut dalam kitab Kabair tu, yang pertama catur, dan yang kedua apa-apa permainan yang menggunakan dadu tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dah dalam dalil. Kenapa tak wallahu alam tapi dah disebut tak boleh tu tak boleh lah. Saya ingat waktu saya mengajar perkara ni dekat Masjid Jawi dalam Al-Kabair Az-Zahabi tu, dia ngajak-ajak balik rumah tu anak perempuan saya balik, dia cari habis mainan dia yang berdadu semua. Dia cari habis, boom, dia buang habis. Alhamdulillah, bagus kata. Sebab apa? Sebab dah dalil kata tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Okey? Jadi ni contoh siyaqul kalam. Kalau kita nak faham Quran tu cakap apa, kena tengok apa yang dimaksudkan, terutamanya sahabat terangkan pada kita. Wallahu alam. Okey? Baik, kita habiskan di sini. Ahli ilmu sependapat bahawasanya dimaksudkan dengan mereka dalam ayat di atas adalah orang-orang mukmin yang berdosa. Maksudnya ya ibadiyah tu, wahai hamba-hambaku. Siapa dia? Orang-orang yang berdosa. Berdosa ni sama ada al-fahsya wal munkar. Ini pun selalu saya sebut. Apa maksud fahsya? Apa maksud munkar? Fahsya adalah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kesalahan seksual. Dan kesalahan seksual ni bukan zina saja. Dia punya penjelasan dia luas. Apa dia? Maksudnya segala perkara kesalahan yang berkaitan dengan nafsu, berkaitan dengan syahwah. Umpamanya kita kata tak menutup aurat, baik lelaki baik perempuan. Yang tu fahsyak tak? Yang tu fahsyak juga. Kita kata ikhtilat di antara lelaki dengan wanita. Fahsyak tak? Fahsyak juga tu kita kata. Termasuk kalau kita tengok perkara ni, termasuk 80% kes-kes penceraian rumah tangga melibatkan hubungan dengan mereka yang di tempat kerja. Sebab apa? Sebab dekat tempat kerja ni, kita berada tempat kerja kadang-kadang lagi lama daripada rumah, betul tak? Tempat kerja pukul 8 sampai pukul 5, rumah hujung minggu duduk. Tu pun kalau tak kerja overtime hari Sabtu dengan hari Ahad. Jadi kita kata ikhtilat termasuk tak? Termasuk juga. Benda-benda ni semua luas, tak menutup aurat. Sama juga kalau tanya saya pengiklanan yang menggunakan wanita. Saya cukup tak faham benda ni. Pengiklanan yang menggunakan wanita. Semalam saya tengok YouTube, tengok kan video-video kalau review apa semua tu. Saya buka sebelum tu YouTube sekarang tak tahu kenapa banyak sangat iklan. Buka iklan tak silap iklan biskut, tak silap. Okey, tak boleh iklan biskut tu, tunjuklah biskut tu buat kena bakar apa. Iklan biskut tunjuk rapat-rapat mulut seorang perempuan dengan apa? Dengan lipstick merah terang tu. Aum la ilaha illallah kata. Apa benda kaitan dengan biskut tu? Yang ni pun termasuk fahsyak juga. Jadi kesalahan manusia ni diterbahagi pada dua. Al-fahsyak
wal munkar. Fahsyak berkaitan perkara seksual, munkar selain daripada itu. Contohnya mencuri, contohnya berjudi. Kategori dosa dalam Islam ni dia dua. Kenapa Allah asingkan fahsyak? Sebab banyak kesalahan dunia ni kalau kita fikirlah tuan-tuan, memang berdasarkan banyak pada fahsyak, kesalahan saja. Tengok dekat dunia Facebook kita kata kan, kalau orang yang jenis Insta famous tu kan, perempuan jenis tangkap gambar dia upload, orang pun ikut like sebab suka tengok muka dia dan sebagainya, sampai ke tahap dia tangkap gambar pinggan pun 128 like tangkap gambar pinggan. Ini semua fahsyak punya cerita kata. Okey, wallahu taala, kita bagi ruang untuk azan, so kita buka untuk soalan.